Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 6 iaitu hukum linear. Subtopik 6.1 hubungan linear dan tak linear. Okey, macam mana kita nak membezakan hubungan linear dan tak linear? Graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear. Okey, kalau hubungan linear, grafnya berbentuk satu garis lurus. Okey, sebaliknya graf yang tidak membentuk garis lurus adalah suatu hubungan tak linear. Jadi kalau hubungan itu tak linear, graf dia adalah bukan garis lurus. Okey, mungkin dia berbentuk lengkung. Kalaulah hubungan itu adalah hubungan linear, grafnya adalah berbentuk garis lurus. Okey, bagaimana pula kita nak melukis garis lurus penyuaian terbaik bagi graf hubungan linear? Okey, katakan kita ada set titik-titik ini Jadi, syarat garis lurus penyuaian terbaik. Yang pertama, garis itu mestilah melalui seberapa banyak titik yang boleh. Seboleh-bolehnya sekurang-kurangnya 3 titik. Okey. Jadi, kalau awak perhatikan garis lurus ini dia kena semua titik. Jadi, kita boleh katakan garis lurus ini adalah garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Jika tidak, bilangan titik yang tidak dapat dilalui oleh garis itu mestilah seimbang di kedua-dua belah garis. Okey. Awak lihat ni kalaulah garis lurus ini dia tak kena semua titik, okey. Jadi kita kena pastikan bahawa titik-titik dia mesti seimbang. Maksudnya di sebelah kiri ada satu titik, di sebelah kanan pun ada satu titik. Jadi ini juga boleh dikatakan sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jika tidak, pastikan perbezaan di antara kedua-dua belah garis tidak melebihi satu titik. Okey, maksudnya okey, awak lihat ini pun adalah garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Awak perhatikan di sebelah kiri ada dua titik, di sebelah kanan ada satu titik yang tak kena. Jadi ini pun dikira garisan yang seimbang. Okey, kerana perbezaan antara kedua-dua belah garis ini dia tidak melebihi satu titik. 2, 1, dia tak melebihi satu titik kan? Okey, contoh lain 2, 3 tak melebihi satu titik. 3, 4. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya garis tidak semestinya perlu kena titik pertama Semasa kita melukis garis lurus penyuaian terbaik garis lurus tersebut tak semestinya kena pada titik pertama, boleh Seterusnya semasa kita melukis garis lurus pastikan kita menggunakan pembaris panjang yang lurus sinar. Kita jangan gunakan pembaris pendek, kita sambungkan. Sebab kalau kita buat macam tu nanti garis garis tersebut tidak akan menjadi lurus Okey. Yang ini dikira bukan garis lurus penyuaian terbaik kerana titik-titiknya tak seimbang. Awak lihat di sebelah kiri ada dua titik, di sebelah kanan langsung tak ada titik. Jadi ini adalah bukan garis lurus penyuaian terbaik sebab dia tak seimbang. Okey, yang ini seimbang. Perbezaannya satu titik saja, 2, 1 kan. Okey. Baik, kita nak lihat contoh jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada suatu eksperimen yang melibatkan dua pemboleh ubah X dan Y. Plotkan graf Y melawan X dengan menggunakan skala yang sesuai bagi paksi X dan paksi Y. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kita diberi jadual yang mengandungi nilai X dan nilai Y. Macam mana kita nak lukis graf ini? Okey, langkah pertama, kita akan lukiskan paksi X dan paksi Y. Kemudian, titik persilangan ini adalah asalan yang bernilai kosong. Okey, jika soalan tak beri skala untuk setiap paksi, kita boleh gunakan skala sendiri yang bersesuaian. Dalam soalan ini, skala dia tak beri. Jadi, awak boleh guna skala awak sendiri. Katakan saya nak gunakan skala 2 cm bersamaan dengan 2 unit pada paksi X
Manakala untuk paksi Y, saya menggunakan 2 cm bersamaan dengan 0.5 unit. Kemudian, kita plotkan titik-titik kita. Okey. Seterusnya, dengan menggunakan pembaris panjang, kita buat satu garis lurus penyuaian terbaik. Pastikan seboleh-bolehnya semua titik ini kena pada garis lurus tersebut. Kalau tak boleh, baru kita seimbangkan kiri dan kanan. Jadi, inilah garis lurus penyuaian terbaik yang saya dapat. Okey, apa yang penting adalah pastikan garis lurus ini dia mesti bersilang dengan paksi Y. Kalau tak bersilang, salah. Okey, jadi inilah nama dia graf Y melawan X. Graf Y melawan X. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 115, soalan nombor 1A. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Jadi, ini adalah persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Di mana M tu maksudnya kecurunan. Formula bagi mencari kecurunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, manakala C adalah pintasan paksi Y. Okey, sebagai contoh, jadual menunjukkan data antara dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh dalam satu eksperimen dengan persamaan Y sama dengan PX tambah Q. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi Y, plotkan Y melawan X dan lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi, seperti biasa kita akan lukiskan paksi X dan paksi Y. Okey, macam mana kita nak tahu kedudukan paksi X dengan paksi Y? Okey, caranya kita lihatlah nilai X. Okey, dalam jadual ini nilai X semuanya bernilai positif kan? Bermaksud kita boleh tulis, kita boleh lukis paksi Y di hujung sekali, di kiri sekali. Sebab semua nilai X ni positif, tak ada nilai negatif kan? Kemudian untuk paksi Y, kita lihat nilai paksi Y dia ada negatif. Bermaksud ada nilai Y di bawah ini. Bermaksud paksi X mestilah kita lukis di atas sikit. Kita tak boleh lukis paksi X di bawah. Sebab tak ada ruang kita nak tulis nilai Y negatif nanti kan. Okey, kemudian kita labelkan asalan kosong. Okey, untuk paksi X skalanya adalah 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. Pastikan skala awak ni seragam. Untuk paksi Y pula skalanya adalah 2 cm kepada 0.2 unit. Okey, setelah itu kita plotkan titik-titik kita. Okey, kemudian kita ambil pembaris panjang luksina, kita sambungkan titik-titik ini, dapatkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jadi graf kita dah siap. Kemudian untuk soalan B dia tanya, carikan nilai P dan nilai Q. Okey, jadi awak dah hafal persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kecurunan. Formula untuk mencari kecurunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kita pilih mana-mana dua titik yang kena pada garisan. Katakan kita nak pilih titik ini dan juga titik ini. Okey, koordinatnya awak jangan baca dekat sini. Awak ambil dekat sini. Sebab kalau awak baca dekat sini nanti takut salah. Koordinat titik ni kita baca dekat sini. Koordinat titik ni kita baca dekat sini. Kalau kita baca, kita plot, kita baca sendiri kat sini takut salah nanti. Jadi ini adalah nilai X1, Y1. Ini adalah nilai X2, Y2. Kemudian kita masukkanlah nilai dia dalam persamaan ini. Okey. Kemudian kita tekan satu-satu, kita tekan atas, kita tekan bawah, baru kita bahagi. Maka kita dapatlah nilai kecurunan bersamaan dengan 0.175. Okey, M dah tahu. Sekarang kita nak cari C pula.
Ingat lagi tak C itu apa? C itu adalah pintasan paksi Y. Di sini adalah nilai C. Pintasan paksi Y. Sebab itulah graf kita, garis lurus awak mesti bersilang dengan paksi Y untuk mendapatkan nilai C. Jadi di sini nilai C adalah negatif 0.28. Okey, setelah kita dapat nilai M dan nilai C, kita gantikan ke dalam persamaan umum ini. Persamaan garis lurus ini. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai P dan nilai Q? Okey, kita bandingkanlah. Y sama dengan PX tambah Q, dia sama dengan ini kan? Dia sama dengan ini. Jadi, daripada sini kita dapatlah nilai P. Nilai P adalah ini kan? Iaitu 0.175. Manakala nilai Q adalah ini kan? Iaitu negatif 0.28. Okey. Sekarang kita nak belajar macam mana kita nak menafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okay, contoh kita ada jadual yang mengandungi nilai X dan nilai Y. A. Plotkan graf Y melawan X dengan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okay, seperti biasa kita lukislah paksi X, paksi Y, titik asalan skala paksi X, skala paksi Y. Kemudian kita plotkan titik-titik ini. Seterusnya dengan menggunakan pembaris panjang lut sinar, kita sambungkan titik-titik ini. Kita dapatkan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi ini adalah garis lurus penyuaian terbaik saya. Di sebelah kanan 2 titik tak kena, di sebelah kiri 1 titik tak kena. Okey, perbezaannya 1 titik saja, jadi ini adalah garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jadi kita dah siap jawab A. Untuk B, cari nilai X apabila Y sama dengan 8. Macam mana nak buat? Y sama dengan 8 di sini. Kita ambil pembaris, kita buat satu garis lurus putus-putus di sini. Ini Y sama dengan 8. Kemudian kita ambil satu pembaris, kita buat garis lurus putus-putus ke bawah. Jadi ini adalah nilai X, iaitu 8.5. Maka apabila Y 8, X sama dengan 8.5. Okey, sekarang C, cari nilai Y apabila X sama dengan 33. Okey, sekarang X sama dengan 33 di sini. Kita ambil pembaris, kita buat satu garis lurus putus-putus sehingga kena pada garis lurus ini. Kemudian kita buat pula garis lurus ke sini. Jadi kita dapatlah nilai Y bersamaan dengan 16.5. Okey. Seterusnya daripada graf cari pintasan Y dan kecerunan. Jadi kita tahu pintasan Y di sini iaitu C. C sama dengan 5. Itu adalah pintasan Y. Manakala untuk mencari kecerunan, kita dah hafal formula kecerunan. Pilih mana-mana 2 titik yang kena pada garisan ini. Kita jangan pilih titik yang tak kena garisan. Kita pilih titik yang kena garisan. Katakan saya nak pilih titik ini, 10, 8.5. Kita ambil nilai di sini. Dan saya nak pilih titik yang hujung ni, iaitu 40, 19. Labelkan X1, Y1, X2, Y2. Masukkan dalam nilai ini, maka kita dapatlah kecerunan kita 0.35. Okey. Seterusnya E, tentukan persamaan garis lurus itu. Jadi awak dah hafal ini adalah persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kecerunan dan pintasan kita dah dapat. Kita masukkanlah saja nilai dia dekat sini. Maka inilah dia persamaan garis lurus itu. Y sama dengan 0.35X tambah C. Okey, untuk E, untuk F, okey, cari nilai Y bila X sama dengan 100. Okey. Macam mana kita nak cari nilai Y apabila X sama dengan 100? Okey, kalau awak perhatikan nilai X sama dengan 100 tak ada dalam graf ni. Tak ada dekat sini. Jadi kita tak boleh gunakan kaedah ini. Kalau tak ada, kita boleh guna kaedah lain, iaitu kita gunakan persamaan linear ini. Kita gunakan persamaan linear ini bermaksud kita gantikan nilai X sama dengan 100 dekat sini.
Okay, bila kita gantikan X sama dengan 100 kat sini, kita dapatlah nilai Y iaitu 40. Boleh, Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 115, soalan 1, B dan C. Serta muka surat 116, soalan nombor 2. Okay, kita pergi kepada contoh berikutnya. Awak diberi satu jadual yang mengandungi nilai X dan juga nilai log Y asas 10. A. Plotkan log Y asas 10 melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi log Y asas 10. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kita lukislah paksi X. Kita lukislah paksi log Y asas 10. Kita tandakan skala kita. Skala paksi X, skala paksi Y. Kemudian kita plotkan titik-titik tersebut. Seterusnya, dengan menggunakan pembaris panjang luksina, kita buat satu garis lurus penyuaian terbaik. Pastikan garis lurus kita dia bersilang dengan paksi log Y asas 10 ini, mesti bersilang. Okey, jadi A dah siap. Untuk B, dia tanya daripada graf cari nilai log Y asas 10 apabila X sama dengan 0.9. Jadi X sama dengan 0.9 dekat sini. Kita buat satu garis lurus putus-putus sampai bersilang dengan graf kita. Dan kita buat satu garisan ke sini. Maka nilai log Y asas 10 adalah bersamaan dengan 2. Okay. Kemudian cari nilai X apabila log Y asas 10 sama dengan 1. Jadi log Y asas 10 sama dengan 1 dekat sini. Kita buat satu garisan ke sini dan kita buat satu garisan ke sini. Maka nilai X adalah 0.4. Okey. Seterusnya, cari nilai Y apabila X sama dengan 0.9. Jadi X sama dengan 0.9 di sini. Kita buat satu garis lurus. Kita buat satu garis lurus di sini. Okey. Apabila X sama dengan 0.9, 2 ni adalah nilai log Y asas 10. Ingat, 2 ni adalah nilai log Y asas 10. Bukannya nilai Y. Bukannya nilai Y. Jadi log Y asas 10 adalah bersamaan dengan 2. Bukan nilai Y, ingat tu. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai Y? Kita dah hafalkan. Ayat dia adalah asas log jadi asas indeks kan? Kita nak tukar bentuk log ni kepada bentuk indeks. Asas log jadi asas indeks. Maka nilai Y sama dengan 100. Hati-hati. Dan yang keempat, kita nak cari nilai X apabila Y sama dengan 20. Okey, macam mana kita nak cari nilai X apabila Y sama dengan 20? Ingat, ini adalah paksi log Y asas 10. Bukan paksi Y. Jadi caranya adalah kita gantikan Y sama dengan 20 dekat sini. Bermaksud dia akan jadi log 20 asas 10. Kemudian kita tekanlah kalkulator, kita dapatlah 1.3. Bermaksud kita buat satu garisan pada paksi log Y asas 10 pada nilai 1.3. Kemudian kita buat satu garisan ke bawah, kita dapatlah nilai X sama dengan 0.56. Hati-hati dua soalan ini. Okey, seterusnya cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik itu. Okey, sekarang kita nak bina persamaan garis lurus. Okey, ini adalah persamaan umum. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau awak perhatikan, paksi Y dia adalah log Y asas 10. Jadi kita kena ubah paksi Y ini menjadi log Y asas 10. Okey. Dan kita carilah nilai kecerunan. Seperti biasa, kita cari nilai kecerunan. Kita pilih mana-mana dua titik yang kena garisan. Katakan saya nak pilih titik ini dan titik ini. Okey. Kemudian kita masukkan dalam formula. Kita dapatlah kecerunan adalah sama dengan 2. Kemudian C adalah 0.2. Maka
kita gantikan nilai M dan nilai C dalam persamaan ini. Kita dapatlah persamaan garis lurus ini adalah log Y asal 10 bersamaan dengan 2X tambah 0.2. Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 161, latihan intensif 6.1 soalan nombor 3. Okay, sekian saja video saya. Terima kasih.